Hello, Assalamualaikum. Saya Nufariha binti Musdi, pemegang kad matrik B20200025. Saya Siti Afifah Nasuha binti Roslan, pemegang kad matrik B20200016. Apa maksud diskriminasi dan diskriminasi di tempat kerja ya? Diskriminasi adalah pelayanan buruk yang tidak adil terhadap individu tertentu di mana ia dilakukan secara kumpulan yang diwakili oleh individu yang berkenaan. Ia berpunca dari kecenderungan manusia yang suka membeza-bezakan orang lain. Diskriminasi di tempat kerja pula, ia berdasarkan situasi prasangka buruk atau tidak baik yang berlaku dalam kalangan pekerja organisasi, di mana ia melibatkan dengan jantina, kaum, agama dan fizikal iaitu kecacatan. Jom kita saksikan lakonan animasi ini. Peranan wanita tidak hanya terhad dalam institusi kekeluargaan, malah daya saing mereka di tempat kerja semakin terselah. Malangnya, masih wujud diskriminasi terhadap wanita dari segi peluang dan kenaikan pangkat. Melalui rancangan Malaysia ke-11, kerajaan mensasarkan kadar penglibatan tenaga kerja wanita akan meningkat kepada 59% menjelang 2020 berbanding kini 54%. Begitu menerusi tinjauan Esra Awani, sasaran ini hanya boleh dicapai sekiranya kerajaan turut peka kepada keperluan wanita berkerjaya. In colleges, many ladies, many girls, but if it comes to work, not really, because they're, they get pregnant and also any promotions they don't really get a chance because children and family. So I think that's not fair. Saya rasa itu satu benda yang bagus sebab yalah wanita sekarang pun memang bukan duduk dekat rumah je kan, semua study tinggi-tinggi ke apa kan, so better diorang pun boleh contribute as well to the our economic semua, so memang banyak baguslah kalau banyak peluang diberikan kepada wanita. Selain itu, pihak majikan turut sama ambil berat kepada cabaran yang dihadapi oleh pekerja wanita seperti isu penjagaan anak-anak. Kalau dah kahwin, ada yang berhenti kerja. Wah, rajanya pekerja-pekerja saya. Inilah pekerja contoh. Bagus-bagus. Patut naik pangkat ni. Esoklah saya akan fikirkan kenaikan pangkat mereka. Siapa ya saya nak pilih untuk kenaikan pangkat? Lia atau Ahmad? Peninglah saya nak fikir sebab dua-dua bagus. Saya tahu. Saya pilih Ahmad lah. Sebab Ahmad lelaki. Lelaki kan buat kerja lagi baik dari perempuan. Jadi saya pilih Ahmad kerana perempuan ni macam-macam dia punya kerana. Sakitlah, itulah, inilah. Salah. Hentikan dari melakukan diskriminasi jantina di tempat kerja. Ini akan mengakibatkan kaum wanita akan terus ditindas dan peluang pekerjaan untuk mereka akan semakin berkurang. Baik, laporan seterusnya, diskriminasi kaum dalam bidang pekerjaan perlu dihentikan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri P.Y. Tamurti, peluang pekerjaan yang saksama penting dalam menyatu padukan masyarakat berbilang kaum. Untuk itu, katanya penyelesaian strategik sedang dirangka pihaknya bagi membasmi isu diskriminasi itu dari terus menular.
Semua majikan-majikan dan juga kalau ada pertubuhan-pertubuhan lain, pertubuhan yang macam pertubuhan majikan dan sebagainya, akan memberikan lebih penumpuan kepada penyatu paduan rakyat melalui peluang pekerjaan yang baik, peluang pekerjaan yang sama, boleh menyatu padukan rakyat berbilang kaum di negara kita dan sekaligus boleh membolehkan semua rakyat di Malaysia memberikan keupayaan optimum mereka kepada sumber tenaga di negara kita. Beliau mengulas hasil kajian sebuah pusat penyelidikan swasta yang menunjukkan kaum Melayu dan India sukar mendapat pekerjaan. Hello bos, selamat pagi bos. Ya, selamat pagi semua. Lagi 2 hari kan kita nak Chinese New Year. Esok, saya ada kejutan ya untuk kamu. Aduh, jangan berapa dah ni? Kerja banyak ni. Bila nak siap ni? Cuti nak dekat. Assalamualaikum semua. Perhatian. Ingat tak kejutan yang saya cakapkan semalam? Sebenarnya hari ni saya nak bagi ampau pada semua pekerja yang berbangsa Cina. Apa tunggu lagi? Beraturlah. You bos, jangan lain macam. Saya dengan Naiman tak dapat ampau juga kah bos? Kita kan sama-sama kerja, sama-sama susah, sama-sama penat. Jangan lain macam. Hentikan diskriminasi kaum di tempat kerja. Ini kerana di negara ini mempunyai 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina, India. Jadi, pengurus haruslah berlaku adil supaya pekerja tidak merasa mereka diperlakukan secara berat sebelah. Langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, peraturan syarikat perlu dibentuk semula secara inklusif. Yang kedua, pemimpin syarikat perlu memberi contoh yang baik kepada pekerja. Yang ketiga, raikan perbezaan pekerja. Yang keempat, melakukan kempen dan program kesedaran yang berkaitan dengan isu diskriminasi. Yang kelima, memberi penekanan yang penting tentang isu diskriminasi. Akta bagi isu diskriminasi. Bagi isu yang membabitkan diskriminasi, pekerja boleh membuat aduan di bawah Akta Perusahaan 1967, di mana ia melarang majikan dari melakukan segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja. Akta ini terdapat dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan 1957, Seksyen 5-1-C Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Seksyen 60-L-1 Akta Kerja 1955. Kami kembali lagi. Okey, seronok tak video animasi kami tadi? Mesti kalian tertanya-tanyakan apa kesimpulan dari keseluruhan video kami. Afifah, apa kesimpulannya? Okey. Secara keseluruhannya, diskriminasi di tempat kerja ini adalah disebabkan oleh perbezaan jantina dan juga bangsa. Oleh itu, majikan haruslah bijak dalam mengelakkan diskriminasi di tempat kerja ini berlaku. Manakala sekiranya majikan berjaya mengatasi masalah diskriminasi di tempat kerja ini merupakan satu kejayaan yang sangat besar dalam organisasi tersebut. Pekerja pun dapat bekerja dalam keadaan harmoni. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.